Baik. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So, macam cikgu dah maklum kat kamu, hari ni cikgu nak bincangkan soalan ulang kaji untuk persiapan kita nak menghadapi modul peperiksaan tingkatan 4. Jadi, macam cikgu kata, nanti cikgu akan maklumkan dekat kamu untuk kita adakan satu lagi extra kelas lah, sebab cikgu hari ni dapat sempat bincang kertas 1 saja, 7 soalan. Okey, 7 soalan dalam kertas 1. Okey. Jadi kita masuk yang pertama. Kalau kita jangan buang masa lah, kita terus masuk kepada soalan pertama. Kamu pun dah dapat dah soalan modul ni. Cikgu harap kamu boleh guna untuk buat latihan dan refer balik video yang cikgu akan record hari ni. Okey, kita masuk kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia cakap tentang untuk makluman kamu lah, peperiksaan hanya akan keluar dalam chapter 1 dan chapter 2 saja. Jadi ini adalah datang daripada chapter 1. Okey, dia kata Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set X dan set Y dalam bentuk graf. Okey, dia suruh kita nyatakan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. Nyatakan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. Jadi apakah bentuk pasangan tertib? Pasangan tertib ni kita akan tulis dia dalam bentuk bracket macam ni, di mana kita akan tulis set X dulu, kemudian baru set Y. Dan kita akan tulis berapa banyak pasangan yang kita boleh dapat. Berdasarkan apa? Berdasarkan titik yang telah diplotkan di sini. Berdasarkan titik yang telah diplotkan di sini. Jadi kita nak susun dia ikut pasangan dia. Sebagai contoh, kalau cikgu tengok di sini, pasangan, dia kata set X dulu kan, kita mesti tulis X dulu. Maksudnya kita kena tulis domain dulu. Domain dulu, baru kita akan tulis kodomain. Okey, jadi kalau kita tengok X, okey, X nombor 1, dan siapakah pasangan dia? Okey, jadi bagaimana cara untuk kita nak tulis jawapan A? So kita akan tulis bracket 1P. Ini kita panggil pasangan tertib. Ini yang dimaksudkan dengan pasangan tertib. Kemudian ada lagi titik yang seterusnya, kita pun tengok. Okey, yang ini 2, siapakah pasangan dia? R. Jadi kita masukkan di ruang jawapan 2R. Okey, 2R. Next one, kita tengok pula yang ini, siapa pasangan dia? S. Jadi kita pun tulis 3S. Cikgu harap hari ni bagi pelajar yang tak faham, tolong buka mic dan tanya. Okey, cikgu nak tanya, apa ni, Anis kenapa lama cikgu tak nampak Dia ada masalah apa? Tadi pun dia tak ada. Kelas sebelum ni pun dia tak ada hari ni. Okey, tak apalah. Okey, baik, seterusnya kita tengok 4, siapakah pasangan dia? Apa pasangan dia? P. Okey, 4P. Jadi inilah format yang dikatakan pasangan tertib. Tolong ingat ni betul-betul. Kalau keluar ni, rezeki kamu lah pasangan tertib. Jadi apa yang cikgu bincangkan ni adalah seolah-olah seakan-akan macam peperiksaan lah. Okey, yang kedua, apa dia kata? Jenis hubungan. Okey, jenis hubungan ni untuk cikgu nak recall balik kepada kamu. Kita ada berapa jenis hubungan? Kita ada hubungan 1 kepada 1. Ingat lagi tak? Lagi kita ada hubungan apa? Cuba kamu refer tengok modul kamu atau nota kamu, bagi respon kat cikgu. Lagi kita ada hubungan apa? 1 kepada 1 lagi? 1 kepada banyak tak ada. Banyak kepada banyak kepada 1. Lagi 1? Ada 3 jenis hubungan. Bagus. Banyak kepada banyak. Okey, sekarang kita nak nilai kita punya graf ni. Okey, graf yang dia bagi ni, apakah hubungan dia? 1 kepada 1 ke? Banyak kepada 1 ke? Atau
banyak kepada banyak. And then apa yang dimaksudkan satu dengan satu? Satu kepada satu bermaksud satu nilai X mesti satu nilai Y. Satu nilai X mesti satu nilai Y. Okey. Kalau dia kata banyak kepada satu, maksudnya banyak nilai X kepada satu nilai Y. Banyak nilai X kepada satu nilai Y. Kalau banyak kepada banyak bermaksud satu ni dia boleh partner dengan Q, boleh partner dengan P. Dua boleh partner dengan R, boleh partner dengan Q. Itu akan jadi banyak kepada banyak. Pasangan dia banyak-banyak-banyak. Okey, sekarang cikgu tanya kamu, berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi, apakah jenis hubungan ini? Satu kepada satu ke, banyak kepada satu ke, banyak kepada banyak? Apakah jenis hubungan yang cikgu terangkan dekat sini? Satu kepada satu ke, satu banyak kepada satu ke, ataupun banyak kepada banyak? Tadi cikgu kata apa? Kalau satu kepada satu, mesti satu nilai X dipadankan dengan satu nilai P saja. Kalau banyak kepada satu, banyak nilai X menumpu kepada satu nilai Y. Kalau satu kepada satu, Buvanis kata, okey, orang lain ada tak pendapat lain? Okey, satu kepada satu. Baik, Buvanis, cikgu nak tanya kamu, kenapakah kamu kata satu kepada satu? Maksudnya kamu nak kata satu ni partner dengan P, dua partner dengan R, tiga partner dengan S. Betul kamu nak kata macam tu? Satu kepada satu, kamu kena ingat mesti satu nilai di sini partner dia dengan satu nilai di sini. Very good. Sekarang you dah nampak kan? Kenapa you kata banyak kepada satu? Yes. Kan tadi cikgu kata banyak nilai X kalau partner dengan satu nilai Y, automatik dia jadi banyak kepada satu. Kenapa cikgu kata banyak kepada satu? Kerana kita tengok pada nilai X ni, nombor 1 dan nombor 4, okey, kedua-duanya menumpu kepada satu nilai Y. Banyak nilai X menumpu kepada satu nilai Y. Disebabkan bahagian ni menyebabkan hubungan ni jadi banyak kepada satu. Itu kamu kena faham kenapa dia jadi banyak kepada satu. Okey, jadi kita masukkan di jawapan B tadi, banyak kepada satu. Okey, cikgu harap ini dah clear dah tiga-tiga hubungan ni. Satu kepada satu, banyak kepada satu, dan banyak kepada banyak. Cikgu harap takkan ada masalah dalam bahagian ni lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Okey, bila orang sebut tentang julat. Bila kita sebut tentang julat hubungan, julat ini apa maksud dia? Siapa ingat? Siapa nak just share saja apa yang you ingat tentang julat. Kalau you tengok dalam buku nota memang ada. Kita dah biasa buat nota tentang julat. Just berkongsi saja, beri pendapat kamu. Tak ada salah. Apa yang kamu faham tentang julat? Apa itu julat? Julat tu kena ambil kat mana? Okey, sebelum tu kita cuba recall sikit lah. Bahagian ni kita panggil sebagai domain. Kalau kamu ingat lagi, bahagian ni kita panggil sebagai kodomain. Okey, dan apakah yang dimaksudkan dengan julat? Seingat cikgu, kita belajar 3 benda: domain, kodomain, dan kita belajar julat. Apa itu julat? Apa cuba? Ada dalam nota? Okey, cikgu nak minta ni. Mungkin Fatimah tak ada masa awal-awal kita belajar tajuk ni. Cikgu minta Izzati ada masa awal permulaan kita belajar tajuk ni. Cuba Izzati tengok buku nota, apa yang cikgu terangkan hari tu, apa yang kamu faham tentang julat.
Izati ada ke? Izati? Okey, boleh. Apa dia? Set image. Okey, kodomin juga dikenali sebagai image. Domain juga dikenali sebagai objek. Apa itu julat pula? Set image. Okey, set image yang mana? Cikgu ada note kan? No, kita takkan ambil objek. Set image tu betul dah. Sambungan ayat dia. Kita mesti ambil di ruang ni. Betul dah kamu kata ni. Kita mesti ambil di ruang image atau di ruang objek. Tetapi apakah yang julat tu? Very good. Bagus. Itu jawapan yang paling tepat. Kita nak ambil jawapan untuk julat ni, kita ambil di sini. Di kodomain. Kita ambil di kodomain. Kita ambil di image. Tetapi titik yang kita nak ambil itu hanyalah titik yang dipetakan saja. Dipetakan ataupun yang kata Izati yang mempunyai pasangan sahaja. Siapa dia? Antara PQRS, titik manakah yang mempunyai pasangan dan dipetakan saja? Sahabat bantu? Titik manakah yang dipetakan saja? Bermaksud dia ada pasangan. P satu je. Lagi? Titik yang ada pasangan. PRS. Itu maksud dia. PRS. Kenapa? Kerana titik PRS sahajalah yang ada pasangan. Kalau kita perhatikan, titik Q tak ada pasangan. Jadi dia tak boleh jadi julat. Dia tak boleh jadi julat. Julat syarat dia ialah ambil di kodomain tetapi ambil yang ada pasangan sahaja. Jadi kalau kita nak tulis dia, kita akan tulis sebagai PRS. Okey, dan cikgu tambah beberapa maklumat lagi. Kalau dia suruh tulis kodomain, kodomain ni barulah kita tulis semua PQRS. Kerana kodomain tak dikira yang ada pasangan. Yang tak ada titik pun kita kena ambil. Sebab bahagian ni semua cikgu kata dikenali sebagai kodomain. Bahagian bawah ni semua dikenali sebagai domain. Walaupun Q itu tak ada pasangan, tetapi dia dipanggil sebagai kodomain. Tetapi bila orang sebut julat, yang hanya dipetakan sahaja, yang hanya ada pasangan sahaja. Jadi cikgu harap soalan nombor 1 ni kalau seakan-akan keluar macam ni, tolong pastikan skor 4 markah. Okey, skor 4 markah. Sebab benda ni je akan ditanya. Pusing-pusing macam ni je. Cuma dia tukar data sikit-sikit. Faham cikgu cerita dah siap-siap tadi. Domain apa, kodomain apa, julat apa, domain ambil kat mana. And then hubungan. Hubungan pun kena tahu. And then bagaimana nak tulis dalam pasangan tertib. Okey, kita masuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia apa? Soalan nombor 2 ni dia kata diberi fungsi fx sama dengan 5x tambah 6, gx 2x tolak 1, cari fungsi ubahan. Gabunglah g, f, x. Okey, sekali lagi cikgu ulang pada kamu. Cikgu cerita macam mana kita nak jawab soalan A. Okey, A, F. Apa dia suruh cari? Dia suruh cari g, f, x. G, F, X. Okey, kalau kamu ingat lagi, cikgu kata kurung siapa? Kurung yang dalam. Kurung yang dalam. Kemudian yang dalam ni kita tukarkan dia. Kita wakilkan fx itu sama dengan satu huruf U. Jadi cikgu akan tulis dekat sini GU. Okey.
Kemudian setelah cikgu tukar dia jadi GU, then cikgu tengok G tu apa? GX ialah 2X tolak 1. Ingat dulu cikgu pernah kata, kalau dalam dia 2, X ni kena tukar 2. Kalau dalam dia tulis 3, X ni kena tukar 3. Kalau dalam ni dia tulis A, X ni cikgu kena tukar A. Kalau dalam dia tulis U, X ni cikgu kena tukar U. Jadi sekarang cikgu tulis apa? GU. GU. Jadi bila cikgu tulis GU, so bermaksud cikgu kena tukarkan X yang ada di 2X tolak 1 ni dengan U. Jadi dia akan jadi 2 apa? 2U tolak 1. Okey. Then cikgu tengok balik. U ni tadi cikgu wakilkan dengan apa? Fx. Fx ni yang mana? Yang ini. Jadi cikgu tukarkan U itu dengan persamaan ni. Lebih senang macam tu. Jadi cikgu tukarkan dia jadi 2 kurungan 5X tambah 6 tolak 1. Barulah cikgu kembangkan, cikgu dapat 10X tambah 12 tolak 1. 12 boleh tolak 1, jadi 10X tambah 11. Ini adalah ubahan yang pertama. Okey, ini adalah ubahan yang pertama. Soalan B dia dah bagi Fx. Okey, dia dah bagi Fx. Kemudian dia dah bagi Fgx, dia suruh cari Gx. Okey, kita buat benda macam biasa. Kita susun dulu. Fgx sama dengan 6x tambah 7. So di sini kita kurungkan Gx, 6x tambah 7. Okey, dan cikgu wakilkan Gx itu dengan U. Contoh cikgu wakilkan dengan U. Jadi cikgu tengoklah jadi apa? Fu sama dengan 6x tambah 7. Sebab cikgu tak tahu kan U tu apa kan. Jadi cikgu tengok Fx apa? 3x tambah 4. Jadi X ni cikgu kena tukar dengan apa? Tukar dengan apa kelas? Cikgu dah tulis dah Fu. Dalam dia dah jadi U. Bermaksud di sini akan jadi U. Jadi X ni akan jadi apa? So kita tukar jadi 3 apa? 3 U tambah 4 sama dengan 6x tambah 7. Sekarang cikgu nak cari U itu sama dengan berapa. Jadi cikgu pindah paling hujung jadi tolak. Kemudian cikgu pindah ni jadi bahagi. Yang ni nombor 1, yang ni nombor 2. Cikgu buat serentak terus. Buat serentak terus maksudnya U tinggal. Sebab yang ni pindah-pindah tinggal U. U sama dengan 6x tambah 7 tolak 4 bahagi 3. Buat cepat-cepat, buat senang terus. Okey, kita tahu apa yang kita kena pindah dulu. Kita kena pindah yang paling hujung dulu. 4 pindah jadi tolak. Kemudian 3 pindah jadi bahagi. Dan cikgu terus cari U sama dengan 6x tambah 3 per 3. Tapi setiap ni boleh potong. 3 potong sini jadi 2. 3 potong dengan 3 jadi 1. So baki tinggal 2x tambah 1. Tapi U ni cikgu wakilkan dengan apa? U ni cikgu wakilkan dengan apa? Cuba tengok balik. Siapakah yang cikgu wakilkan dengan U ni? Apa ni? Gx. Jadi kita tukar balik. Kita tulis Gx sama dengan 2x tambah 1. That's kita punya final answer. Boleh dapat? Okey, tak apa, jangan risau. Cikgu ajak cepat. Nanti tolong tengok balik video ni, rakaman ni, supaya tengok ulang-ulang kali. Make sure kamu akan faham. Pasti kamu faham. Dan nanti bila kamu dah ulang balik, tak faham, terus tanya dalam grup. Kita sama-sama bantu. Kita tengok soalan nombor 3. Okey, sebab cikgu target cikgu hari ni memang cikgu nak habiskan bincang 7 soalan. Dan ada masa kamu tolong ulang balik, tengok sekali lagi. Okey, kita tengok soalan 3. Soalan 3 dia tanya tentang Raja 3 menunjukkan fungsi gubahan Gx yang memetakan X kepada Z. Okey, nyatakan fungsi yang memetakan X
kepada Y. Okey, apa maklumat kamu kena faham? Dalam fungsi gubahan ni, kalau orang tulis G, F, X, kita akan buat mana dulu? Kita buat G ke kita buat F dulu? Selalu yang cikgu duk kurung-kurung tu, mana yang kita buat dulu? Siapa yang kita kurung tu? Cikgu kurung fx. Bermaksud cikgu akan buat fx dulu dan baru buat g. Jadi di sini bila dia dah tulis gf, bermaksud yang kita nak buat tu f dulu. Okey, yang kita nak buat tu f dulu. Jadi bermaksud di sini ke sini kita panggil sebagai fx. Dari sini ke sini kita panggil sebagai gx. Barulah kita gabung dia jadi gfx. Itu kamu kena faham. Kita buat belakang dulu baru depan. Jadi bila dia suruh kita petakan x kepada y, bermaksud sini x dipetakan kepada y. Apa yang kita kena tulis? Kita kena tulis apa yang kita faham di sini. X nak pergi Y kena lalu siapa ni? F. Fungsi apa ni? Fungsi F. Okey, F apa? Oh, cikgu tak boleh tulis ni X, cikgu kena tulis yang ni Y. Sebab apa cikgu tu? Okey, cikgu cerita kat kamu sikit macam ni. Sebenarnya cikgu cerita balik. Kamu confused. Okey, sebenarnya X pergi Y ni, okey, X pergi Y ni dia ialah fungsi F. Sebab cikgu kata yang ni belakang kena dulu baru depan. Fungsi dari Y nak pergi Z, dia akan jadi fungsi G. Bila dia gabung, dia jadi GF. Macam tu. Jadi bila orang kata buat pemetaan X kepada Y, kita tengok X pergi Y, dia melalui fungsi huruf apa? Huruf apa fungsi dia? Fungsi huruf apa ni? F. Jadi F kurung X dapat apa? Yes. Macam mana kita tulis? Jadi kita akan tulis dia F X sama dengan Y. Ataupun kita akan tulis sebagai F dot X anak panah Y. Apa maksud dia? Bermaksud X nak jumpa Y kena melalui fungsi F dapat dipetakan kepada Y. Jadi F dot X dipetakan menjadi Y. Okey, kalau cikgu tanya yang ni, Y kepada Z, Y kepada Z melalui fungsi apa ni? Fungsi G. Yang ni dia tak tanya tapi kita try buat lah. Dia melalui fungsi G. Okey, jadi apa cikgu nak tulis? G dot apa? Yes, G dot Y dipetakan menjadi apa? Z. Itu kalau orang tanya macam tu. X kepada Y. Tengok. X, Y. X, Y. Itu bermaksud fungsi yang memetakan X kepada Y. Okey. Next, soalan kedua dia tanya G songsang Z. G songsang Z. Tak ada masalah. Kita tak ada benda kan? Kita tengok saja. Kalaulah dia P sini, dia akan apa? GY jadi Z. Cikgu tulis link ya. GY jadi Z. Kalau kita buat songsang, G songsang Z, bermaksud dia dah patah balik. Dia dah patah balik. Patah balik. Bila dia patah balik, jadi dia songsang lah. Di sini dia patah balik, dia jadi songsang. Songsang bermaksud dia kena tulis G kuasa negatif 1. Bermaksud itu menunjukkan dia telah buat songsangan. Dia patah balik. So maksudnya dia akan start dengan huruf apa kat sini? Kalau dia patah balik, dia ikut macam tadi. Tadi dia mai sini, kamu kata GY sama dengan Z. Kalau dia patah balik, kamu tak boleh tulis G. Kamu kena tulis G songsang. Sama juga dengan ini. Dia patah balik. Kalau dia P sana, dia F. Kalau dia patah balik, dia songsang, dia jadi apa?
Beritahu cikgu. Dia jadi apa? Cepat. Lagi sekali cikgu cerita. Okey, sekali lagi cikgu tunjuk bagi pelajar yang tak dapat lagi. X nak pergi Y, fungsi F. Y nak pergi Z, fungsi G. Kalau mereka patah balik, kita tak boleh anggap dia G dah. Kita kena kata G songsang. Pi sana G, patah balik G songsang. Jadi, kalau tadi kamu buat G, kamu tulis macam mana? G, Y sama dengan Z. Okey? Sama juga kamu buat F tadi. X nak pergi Y, kamu tulis F, X sama dengan Y. Kalau dia patah balik, yang ni cikgu tanya kamu tadi. Cikgu tanya kamu tadi kan? Kalau dia patah balik, okey, kalau dia patah balik, kalau dia P sana, dia F. Kalau dia P sini, dia F. Kalau dia patah balik, dia jadi apa? Fungsi dia akan jadi apa? Ni dulu. Dia jadi F songsang, iaitu F kuasa negatif 1. Patah balik je, jadi F songsang. Tapi cara kita nak tulis macam mana? Cara kita nak tulis, contohnya cikgu tengok yang ni. Contohnya kita tengok bahagian ni F. Kalau cikgu nak tulis F songsang mesti mula dengan apa? Anak panah, tengok anak panah. Tadi F X jadi Y. Sekarang kalau patah balik, F songsang siapa? Y jadi apa? Jadi X. Dia macam patah balik. Kamu faham tak? Patah balik. Itulah songsang. Jadi sekarang dia tanya apa? G songsang Z. Dia dah bagi tahu dah. G songsang Z bermaksud dia patah balik. G songsang Z patah balik jadi siapa? Jadi Y. Sebab apa? Tadi kan kita dah tulis G, Y jadi Z. Kalau songsang, G, Z akan jadi, tengok anak panah dia, jadi apa? Jadi Y balik lah. Yang tu je buat songsang. Ni berapa markah ni? 2 markah. Kalau keluar macam ni, tolong buat. Yang tu je kita nak faham konsep fungsi ni. P sana, fungsi sendiri. Patah balik, jadi songsang. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 4. Cikgu tak boleh pi lama-lama. Kalau kamu faham, kamu bagi respon cepat. Tak apa. Salah tak apa. Tak ada masalah pun. Okey, sekarang dia kata lakarkan. Yang ni cikgu nak kamu tolong make sure kamu boleh score 5 markah. Sebab lakarkan tak susah pun. Lakarkan graf fx. Okey, cikgu highlight maklumat penting. Fx modulus x tolak 3. Fx modulus. Modulus bermaksud semua yang dipalangkan kalau dapat dalam dia negatif mesti jadi positif. Buka palang jadi positif. Kalau kata kamu lepas tolak, kamu dapat negatif, so kamu kena faham bila dia letak modulus, buang palang jadi positif. Okey, jadi positif. Okey, sekarang kita nak lakar. Bila kita nak lakar, dia kata mula daripada titik negatif 1 sampailah titik 6. Bermaksud kita buat jadual sikit lah. Okey, kita buat jadual. Okey. So, cikgu buat 2. So, sini cikgu tulis X, sini cikgu tulis FX. So, cikgu buat 6 kotak. 6 kotak. Sebab apa? Sebab negatif 1 sampai 6, so ada lebih kurang 7 kotak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa cikgu buat? Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tak cukup. Lagi 1 tambah 6. Okey. Buat kotak simple je. Kemudian setiap satu tu kita ganti tau. Gantikan nilai.
Sebagai contoh, cikgu guna titik pertama negatif 1. So cikgu bubuhlah F negatif 1 sama dengan modulus negatif 1 tolak 3. Di sini masalah dia adalah kita dapat negatif 4. So bila kita buka modulus, dia akan jadi 4. Kerana kita ada modulus menyebabkan kita punya nilai negatif semua akan terhapus menjadi positif. Jadi cikgu masukkan di sini ialah 4. Okey, kita terus lagi. Cikgu buat cepat sikit. Kita terus kepada F0. F0, nampak tak? Bila cikgu bubuh negatif 1, automatik X tu cikgu tukar negatif 1. Bila cikgu bubuh kosong, automatik dalam kosong tolak 3 dapat negatif 3. Buka modulus jadi 3. So cikgu masukkan dekat sini 3. And then sambung lagi F1. F1 sama dengan modulus 1 tolak 3 dapat negatif 2. So buang modulus jadi 2. Jadi masukkan sini nilai dia 2. And then next one kita bubuh pula F2. Palang 2 tolak 3 dapat negatif 1. So jawapan 1. Masukkan. Semua akan dapat positif. Kemudian kita masuk F3. 3 tolak 3 dapat kosong. Okey, kosong tak ada masalah. So bubuh kosong. And then kita masuk lagi F4. F4 sama dengan 4 tolak 3 dapat 1. So cikgu masukkan sini 1. Kemudian cikgu buat lagi F5. 5 tolak 3 cikgu dapat 2. Positif 2 tetap 2 lah. So sini cikgu dapat 2. And then cikgu kira pula untuk F6. 6 tolak 3 cikgu dapat 3. So cikgu masukkan sini 3. Okey. Bila cikgu dah dapat semua, dan cikgu buat jadual. Buat graf lah. Cikgu nak buat graf, buat dua paksi lah. Sebabkan memandangkan semua nilai kita positif, cuma ada satu je negatif 1 kat sini. So cikgu buat lebih kat sini sikit lah. Okey. Kat sini cikgu buat negatif 1, kosong. Sini cikgu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kemudian cikgu tengok pilihan jawapan dekat sini. Dia ada 2, 0, 1, 2, 3, 4. Okey. So cikgu pun buatlah. Kosong dah ada. 1, 2, 3. Cikgu bagi jarak sikit lah. Lagi tak elok. Okey. Kita masuk sini. Lepas tu kita plot titik lah. Plot titik negatif 1, 4. Sini. Kemudian sebab dia kata lakar kan, lakar dia tak detail sangat. Kemudian 0, 3 sini. And then 1, 2 di sini. 2, 1, 3, 0, 4, 1. Okay. And then 5, 2, 6, 3. Okay. Lepas tu ambil pembaris. Make sure ambil pembaris. Macam ni cikgu tak guna pembaris tau. Cikgu nak kamu tolong ambil pembaris dan cantumkan garisan tu. Okay. So tak kena. Make sure semua kena titik. Okay, jadi ini adalah lakarkan graf bagi X, Fx modulus X tolak 3. So jadi cikgu harap ada dua soalan yang cikgu masukkan. Cuma seakan-akan macam soalan inilah. Tetapi yang cikgu boleh beritahu, ada soalan ini cikgu soal tanya. Tapi bentuk macam mana cikgu tak boleh beritahu. Cuma kamu faham konsep nak melakar graf itu. Okey, kita masuk soalan nombor 4. Okey, kita masuk soalan nombor 5. Silap soalan ni, nombor 5. Okey, so kita bincang 5 soalan hari ni. Baik, kita tengok yang soalan ni dia kata apa? Diberi bahawa fx sama dengan 8 per dengan x tolak 2, di mana x tidak sama dengan x tidak sama k. Okey, x sama dengan k. Okey, seterusnya kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Pertama dia kata nyatakan nilai k.
Kita tengok X sama dengan K. X ni main mana? X ni main sini. X, kamu kena ingat macam ni ya. Soalan A, kalau kamu ada pecahan X tolak 2, okey, apa kamu kena faham ialah persamaan di bawah ini kita tak boleh buat dia jadi kosong. Okey, cikgu nak tanya kamu, X ni apakah nombor untuk X yang bila dia tolak dengan 2 dia akan dapat kosong? Apakah nombor yang sesuai untuk X bila dia tolak dengan 2 dia akan dapat kosong? Siapa boleh beritahu cikgu? Nombor apa yang sesuai? Contoh kita ambil kalkulator, kita cuba kan. Cikgu tanya nombor apa yang sesuai. Nombor apa yang sesuai, cuba tekan 1 tolak 2, tak dapat kosong. Jadi cikgu nak tanya kamu, nombor apa yang sesuai untuk X bila dia tolak 2 dia dapat kosong? Nombor apa? 2. Bermaksud kalau kamu dapat soalan di mana ada pecahan ni dekat bawah, kita kena pastikan X itu adalah satu nilai yang tak boleh sama dengan 2. Sebab apa? Sebab bila 2 tolak 2 akan dapat kosong. Cuba ambil kalkulator, 8 bahagi kosong boleh tak boleh? Tak boleh, maths error. Jadi kenapa, dan sebab itulah kenapa kita kena cari kalau soalan kita ada pecahan dan pecahan dia melibatkan satu huruf X atau Y ke Z ke anything pun boleh ubah yang termasuk dalam pecahan ni, kita kena tulis di mana X itu tidak boleh sama dengan 2. X tidak boleh sama dengan 2. Sekarang soalan tanya kenapa dia tulis sama cikgu? Sebab dia sebenarnya nak tahu. Dia nak tanya kamu je, K itu sama dengan berapa? Jadi kalau cikgu convertkan di sini, X sebenarnya tidak boleh sama dengan 2. Kita dah tahu dah kenapa dia tak boleh sama dengan 2. Sebab bawah ni tak boleh jadi kosong. Bila jadi kosong, kita akan dapat nilai. Tak ada nilai yang boleh dapat kerana tak boleh ada satu nombor pun yang boleh bahagi dengan kosong. Dia akan dapat maths error. Maths error. Okey? Jadi sekarang ni kalau cikgu convertkan kepada soalan, soalan nak apa? Soalan nak K. Soalan nak tahu K. Jadi kalau cikgu convertkan di sini, okey. Pen cikgu tak boleh pula. Okay. Kalau cikgu convertkan di sini, X ini K. Sebab cikgu nak ikut susunan dia. X ada K. Jadi berapakah nilai K cikgu? Berapakah nilai K yang cikgu dah cari tadi? Cepat. Cikgu dah tulis dah. Tadi kamu kira X tidak boleh sama dengan 2. Bermaksud kita refer kepada yang ini. Okay, yang ini actually tidak boleh sama ni. Okay, kalau X tidak boleh sama dengan K, dan K itu kita dah dapat dah X tidak boleh sama dengan 2. Jadi kalau cikgu tukar dia kepada X dengan K, jadi K itu sama dengan berapa? So tulis je balik K sama dengan 2. Boleh faham tak buat macam mana? Okey, nanti tengok ulang balik sekali lagi. Okey, soalan B. Cari F kosong. Apa maksud F kosong? Apa cikgu nak kena buat? Apa cikgu nak kena buat? Macam mana? Apa dia? Boleh bagi tahu tak? Bagus. Apa dia punya fungsi yang ini? Bila orang tukar kosong ni, bermaksud X ini telah digantikan dengan kosong. Kamu tolonglah ingat benda tu. Itu sahaja dalam fungsi. Kalau itu pun kita tak boleh buat, apa lagi soalan yang kita nak jawab dalam MS? Okey, kita nak ganti je. 8 per, apakah X itu? X itu telah ditukarkan dengan kosong. Jadi 8 per negatif 2, ringkaskan dapat negatif 4. Okey, dapat negatif 4. Okey, kita tengok soalan C.
Cari nilai X yang memutakan kepada diri sendiri. Baik, bila orang sebut memetakan kepada diri sendiri, apa kamu kena faham? Ingat ni cikgu beritahu, konsep dia ialah fx sama dengan X. Memetakan kepada diri sendiri. Jadi, so fx sama dengan X. So, fx kita apa? Apakah fungsi fx dalam soalan ni? Cepat. Okey. 8 per X tolak 2 sama dengan X. Sekarang cikgu nak cari X. Jadi cikgu buat apa? Bawa ni semua ke sini. Tinggal 8 sama dengan X. X tolak 2. 8 sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Bawa 8 ke sini. Jadi X kuasa 2 tolak 2X tolak 8 sama dengan 0. Ambil kalkulator, tekan mod 2 kali. Mod 2 kali ke 3 kali ya? EQN tu. Mod 3 kali. Okey, tekan mod 3 kali kelas. Ambil EQN 1. Kemudian tolak kanan, ambil degree 2. Kita nak buat selesai persamaan kuadratik. Jadi A kita berapa? Dalam soalan cikgu ni, A berapa? Masukkan. Okey, ini semua terror ni. B berapa? Negatif 2. C berapa? Negatif 8. Tekan sama dengan berapakah nilai X? X1 4. X2 masuk bracket macam mana? X tolak 4. Yang kedua X tambah 2. Itu sahaja jawapan dia. Cari nilai X, dah cari. Yang memetakan kepada diri sendiri, ini maksud dia. Memetakan kepada diri sendiri. Okey, bolehkah sampai sini? 5 soalan hari ni. Tapi cikgu perlukan satu lagi kelas. Nanti cikgu akan maklumkan pada kamu. Okey, dalam minggu ni lah, insyaAllah cikgu akan cuba usahakan untuk kita boleh adakan kelas, untuk kita bincang pula kertas 2 beberapa soalan lagi. Okey, so apa yang cikgu bincang hari ni, cikgu nak kamu cuba buat betul-betul lah. Tengok balik sekali lagi dan cuba buat betul-betul supaya at least cuba bagi lulus dulu buat masa ni. Kerana kita melibatkan 2 topik saja. Tapi kalau kamu boleh buat latihan banyak, cikgu akan update lah soalan ke soalan dalam grup nanti. Mana kamu nak buat latihan, kamu buat ulang kaji. Okey? Okey. Baik, so ada apa-apa tak sebelum kita tamat kelas? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, nanti tengok balik video ni, tolong buat balik soalan ni. Modul cikgu dah bagi, soalan cikgu dah bagi dalam grup. Tolong ambil, siapa ada printer, print. Kalau tak ada, just tak perlu salin soalan. Make sure kamu faham jalan kerja dia. Tengok video cikgu ulang kali. Boleh? Boleh. Okey, nanti kita jumpa dalam minggu ni lah. Lagi sehari cikgu akan bagi tahu dalam grup nanti hari apa. Malam ni kamu ada kelas kah? Tak ada. Okey, tak apa. Sekejap lagi cikgu bagi tahu kamu, okey? Okey, baik. So, itu saja.